السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala. Sambung Qaulut Tam, masalah ke-146. Muka surat 121 Jawi, muka surat 92 Rumi. Rumi 92 146. Rumi muka surat 92, masalah 146, Jawi 121. Muka surat 121. Masalah ke 146. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Jika imam memberi salam daripada sembahyangnya, lepas imam bagi salam daripada sembahyang, maka disunatkan bagi makmum yang masbuk, disunatkan bagi makmum yang masbuk bahawa bangun qiyam. Maknanya bangkit daripada lepas imam salam, makmum nak tambah tu, nak tambah rakaat, tak ada Allahu Akbar. Okay? Bila yang tak ada ni? Jika ia makmum bertakbiratul ihram, maksudnya makmum masuk sembahyang. Takbiratul ihram tu ada sekali je dalam sembahyang. Masuk sembahyang serta imam, maksudnya makmum tu takbir untuk jadi makmum dah lah, pada rakaat yang keempat, pada rakaat yang keempat imam. Kerana kalau lah imam tu rakaat keempat, makmum baru masuk, dia sebenarnya bukan rakaat keempat, rakaat kedua ke rakaat ketiga ke. Kalau sembahyang maghrib rakaat ketiga lah, rakaat terakhir. Kalau kita ambil rakaat keempat dulu macam kita kata, rakaat keempat sembahyang Zuhur, Asar, Isyak, imam rakaat keempat, makmum baru masuk, Allahu Akbar, makmum dapat satu rakaat aja. Bila imam salam, makmum kena tambah lagi 3. Masa imam salam, makmum nak tambah 3 tu, makmum nak tambah 3 tu, masa makmum nak bangun tu, imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, makmum nak bangun tu, ada tak Allahu Akbar? Tu dia bincang pasal tu je. Benda kecil je lah, bukan benda besar pun. Benda kecil je. Sama ada makmum tadi masa bangun tu nak Allahu Akbar ataupun tak perlu. Walaupun benda kecil, tapi adalah kaedah dia.
Iaitu tak ada, tiada Allahu Akbar. Bangun dia diam je. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun senyap. Naik rakaat kedua. Betul baca bismillah, Fatihah apa semua. Itu kalau sembahyang 4 rakaat. Kalau sembahyang 3 rakaat, yang rakaat ketiga itulah. Imam rakaat ketiga sembahyang maghrib, makmum baru masuk, dapat 1 rakaat. Imam salam, makmum bangkitlah untuk tambah lagi 2. Sama juga. Masa bangkit tu tak ada Allahu Akbar. Senyap-senyap je bangkit. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, makmum tadi senyap. Diri. Bismillah, Fatihah. Sambung, habiskan sembahyang. Kalau sembahyang subuh rakaat kedua lah. Imam rakaat kedua, makmum baru masuk. Imam salam, makmum tambah lagi 1. Masa naik tu tak ada Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar juga tak batal, tapi tidak dituntut. Tiada. Itu kaedahnya. Sebenarnya bukan rakaat keempat aja. Imam rakaat kedua pun sama. Solat 4 rakaat, tapi tak ada tulis dalam kitab kita. Dia kata rakaat keempat saja. Sebenarnya ada rakaat kedua. Imam rakaat kedua, makmum baru masuk. Sembahyang 4 rakaat, imam rakaat kedua, makmum baru masuk. Allahu Akbar. Kemudian makmum tadi ikutlah imam sembahyang. Bila imam salam, makmum nak kena tambah lagi 1. Lepas imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum ni nak tambah 1. Masa nak naik tambah 1. Masa nak naik perjalanan tu tak ada Allahu Akbar. Dia diam aja. Samalah macam tadi. Diri, bismillah, Fatihah, rukuk, i'tidal, betul, sempurnakan 1 rakaat. Itu kalau sembahyang 4 rakaat. Itu kalau sembahyang 4 rakaat. Makmum dapat rakaat kedua. Kalau sembahyang maghrib, makmum dapat rakaat kedua, macam mana? Itu lain. Itu lain. Imam rakaat kedua maghrib, makmum baru masuk. Imam rakaat keempat, imam rakaat kedua Isyak ke Zuhur, Asar, kita dah tahu dah tadi. Masa makmum nak tambah 1 tadi tak ada Allahu Akbar. Tapi kalau maghrib ada. Imam rakaat kedua, makmum baru masuk. Ikut je lah imam. Bila imam salam, makmum nak naik untuk rakaat yang ketiga lah, tambah 1 lagi. Ketika tu makmum tadi masa nak naik tu dapat imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum tadi ada Allahu Akbar. Ada, disunatkan. Kenapa? Mari kita baca ni. Dan jika bertakbiratul ihram sertanya pada rakaat ketiga. Yang contoh yang maghrib tadi gantung dulu, sekejap lagi yang saya sebut tadi tu. Ini dia bagi contoh, dan jika bertakbiratul ihram sertanya pada rakaat ketiga. Sembahyang 4 rakaat tu ni. Maka hendaklah ia makmum bangun qiyam dengan bertakbir intiqalat. Allahu Akbar lah. Kerana ini adalah tempat duduknya. Dia sambung sebenarnya. Dia bukan koma, tak ada koma kat situ. Yang Rumi tu dia buat koma kan. Tak ada koma sebenarnya. Maka hendaklah ia bangun qiyam dengan bertakbir intiqalat, Allahu Akbar, kerana ini adalah tempat duduknya, dan jika sembahyang bersendirian. Kalau dia sembahyang seorang-seorang, itulah tempat duduk dia, tempat duduk tahiyat. Nanti kita baca, kita syarah dulu. Maka hendaklah ia bangun qiyam dengan bertakbir Allahu Akbar. Baru tak ada koma. Kalaulah sembahyang 4 rakaat, makmum dapat imam rakaat ketiga, makmum baru masuk. Kemudian imam salam ketika yang sembahyang maghrib tadi, makmum dapat rakaat kedua imam. Makmum dapat rakaat kedua. Kemudian imam salam, makmum ada juga Allahu Akbar. Kenapa ni? Kalau makmum dapat rakaat ketiga, bukan, makmum dapat rakaat kedua, maknanya nak tambah 1 lah. Bangun tak ada Allahu Akbar, bangun nak tambah. Makmum dapat rakaat keempat, makmum dapat rakaat keempat, maknanya dapat 1 rakaat aja. Imam salam, makmum nak tambah 3, tak ada Allahu Akbar. Ada 1 lagi, makmum tadi tak dapat rakaat langsung, maknanya imam dah sujud ke tahiyat ke rakaat terakhir dah, maknanya tak dapat rakaat langsung. Makmum tadi masuk, tak apalah, janji dapat jemaah, tak dapat rakaat pun.
Imam salam, makmum tambah tadi pun tak ada Allahu Akbar juga. Kat mana ni masalah? Macam mana cerita ni? Dia gini. Yang kata ada Allahu Akbar tadi, jika kebetulan kedudukan makmum tadi adalah tahiyat awal, walaupun pada imam itu adalah tahiyat akhir, maka bangun tu ada Allahu Akbar. Jika duduk makmum tadi tu, kalau sembahyang seorang-seorang, tu dia kata kalau sembahyang seorang-seorang, jika sembahyang bersendirian, kalau seorang-seorang tak ada tahiyat kat situ, tapi makmum tadi terpaksa buat tahiyat juga sebab imam tahiyat, maka masa nak bangun tadi tak ada Allahu Akbar. Itulah. Jadi kalau kata imam rakaat yang keempat, makmum baru masuk, maknanya makmum baru dapat satu rakaat. Bila imam salam, makmum duduk tahiyat tadi tu yang bersama imam tadi, mana ada tahiyat kat situ rakaat pertama. Sebab tu bangun bangkit untuk tambah rakaat, tak ada Allahu Akbar. Sebab situ tak ada pun duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal di situ. Kenapa makmum duduk juga? Dah dia mari lambat, dia masbuk. Dia mari lambat, rakaat pertama pun kena duduk juga tahiyat ikut imam. Dia dapat satu rakaat je, rakaat keempat dengan imam. Jadi bila imam salam, dia tak adalah Allahu Akbar sebab di situ tempat dia duduk tahiyat adalah bukan tempat tahiyat. Sama ada tahiyat awal atau tahiyat akhir. Maka kerana itulah bila dia bangkit, tak ada Allahu Akbar. Tapi kalau kebetulan tempat yang dia duduk tu, makmum duduk tadi tu, imam tahiyat akhir, tapi bagi makmum itu macam tahiyat awal. Lepas imam salam, bangkit tu ada Allahu Akbar. Sebab itulah kalau makmum tadi masuk rakaat yang ketiga bersama imam, bila imam salam, makmum tadi dapat dua rakaat. Rakaat ketiga dan rakaat keempat imam, makmum dapat dua rakaat. Dua rakaat maknanya ada tahiyat awal bagi makmum. Bila imam salam, makmum tadi bangkit untuk rakaat, nak tambah rakaat yang ketiga. Kedudukan makmum tadi tu memang kebetulan imam tahiyat akhir, makmum tahiyat awal. Sebab tu ada Allahu Akbar. Sebab tu juga kalau makmum tadi langsung tak dapat rakaat, kat situ bukan tahiyat, imam dah tahiyat akhir, makmum Allahu Akbar terus duduk, mana ada tahiyat kat situ bagi makmum. Tapi kena buat juga, sebab imam tahiyat, makmum kena tahiyat lah. Lepas imam salam, makmum tambah rakaat, di tempat duduk makmum tadi bukan tahiyat awal, bukan tahiyat akhir. Sebab tu bangkit tu tak ada Allahu Akbar. Cuba kita tengok itu lah. Dapat dengan imam satu, dapat dengan imam rakaat kedua, maknanya dapat 3 rakaat dengan imam. Imam salam nak tambah satu, makmum akan tambah satu. Ketika imam salam, tempat duduk tahiyat makmum tu mana ada? Sebab rakaat ketiga mana ada tahiyat? Sembahyang 4 rakaat, rakaat ketiga mana ada tahiyat? Jadi kedudukan tahiyat makmum tadi kerana mengikut imam aja, bukan sebab tahiyat awal, bukan sebab tahiyat akhir bagi makmum. Maka lepas imam salam, makmum nak tambah satu, tak ada Allahu Akbar. Tak susah kot, tak pening kan? Senang je. Okay. Senang aja. Jika kebetulan makmum tu tahiyat awal, imam tahiyat akhir, masbuk, imam salam, kebetulan, maka ada Allahu Akbar masa nak bangkit. Itu je, senang. Kalau jika jika tak ada kebetulan itu, makmum tadi tak ada pun duduk tahiyat awal, tak ada pun duduk tahiyat akhir, terpaksa duduk sebab imam duduk aja, imam tahiyat, makmum terpaksa tahiyat juga, maka masa bangkit nak tambah rakaat, tak ada Allahu Akbar. Itu dia kaedah dia. Okay. Sebab tu dia kata kat sini, maka hendaklah ia bangun, makmum tadi bangun qiyam dengan bertakbir intiqalan Allahu Akbar, kerana ini adalah tempat duduknya. Jika dan tu buang tak apa, ini adalah tempat duduknya makmum, tempat duduk makmum jika sembahyang bersendirian. Kalau sembahyang seorang, situ pun memang makmum duduk, tapi tahiyat awal lah, imam tahiyat akhir. Maka hendaklah ia makmum bangun, hendaklah tu sunat je. Ia makmum bangun qiyam dengan takbir Allahu Akbar. Yeah. Dan disunatkan bagi makmum bahawa janganlah ia bangun qiyam untuk menyempurnakan bahagian sembahyangnya yang ketinggalan. Makmum masbuk lagi nak tambah baki rakaat dia, jangan bangun sehingga imamnya selesai memberi salam yang kedua. Bilakah makmum tu nak bangun tambah rakaat? Salam yang pertama atau imam salam yang pertama atau imam salam yang kedua? Imam salam kedua, bukan salam pertama. Jika makmum tadi bangun setelah imam salam yang pertama, tak batal sebenarnya makmum, masih lagi harus, boleh lagi, tak batal. Assalamualaikum, imam je Assalamualaikum, makmum bangun dah tambah rakaat, harus dengan maksud boleh, tak batal.
Ataupun imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum tu terus bangun, boleh dah. Dia sama dengan makmum nak bagi salam pun sama. Imam assalamualaikum, makmum pun dah assalamualaikum dah, boleh, harus. Imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum tadi nak salam juga assalamualaikum warahmatullahi. Imam assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, makmum pun assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, harus, boleh. Dengan syarat imam tu mim dah lah assalamualaikum, makmum baru boleh. Itu kalau makmum nak bagi salam sama dengan imam. Kalau makmum nak tambah rakaat makmum masbuk tadi pun sama juga. Imam assalamualaikum, makmum boleh bangkit dah, boleh bangkit untuk tambah rakaat. Ataupun imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum boleh dah bangkit nak tambah rakaat. Okey, yang sunatnya adalah jangan lagi. Makmum yang nak salam dengan imam, jangan salam lagi. Makmum yang nak tambah rakaat, jangan tambah rakaat lagi. Biar dulu. Lepas tu imam pun assalamualaikum warahmatullahi yang kedua. Warahmatullah aja, makmum tadi yang nak salam dengan imam baru assalam, baru itu sunat. Ataupun makmum yang nak tambah rakaat masbuk tadi, bila imam assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, baru bila imam assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, baru makmum tadi gerak untuk bangkit. Okey, itu yang sunat. Cuma masa di antara takbir imam yang pertama dan yang kedua tu agak-agak, jangan lama sangat. Kalau lama, langgar aja. Imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum kata nak sunat nak salam dengan imam, bak salam nak salam dengan imam, tunggu sunat tunggu imam assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, baru makmum tadi nak untuk salat yang pertama. Tapi masa tu agak-agak, tunggu imam assalamualaikum warahmatullahi, senyap lagi. Boleh sabar lagi? Sabar lagi kot. Senyap lagi? Lama? Boleh sabar lagi? Okey, sabar lagi. Tunggu lagi. Lama dah. Sebab imam dah salam kan? Terus tinggalkan, tak payah buat sunat tu. Takut-takut, kenapa gitu? Kerana takut-takut imam batal. Jika imam batal, imam tak boleh sambung assalamualaikum warahmatullahi yang kedua. Kalau sambung berdosa. Walaupun semayang ni masih dah sah dah, sebab dah salam yang pertama, berdosa kalau imam salam yang kedua. Imam assalamualaikum warahmatullahi, kentut. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi, berdosa. Imam tu berdosa. Bukan imam, semayang seorang pun sama lah. Maksudnya bila batal semayang setelah salam yang pertama, semayang telah sah, tapi tak boleh sambung salam yang kedua. Jika sambung salam yang kedua, berdosa. Kerana apa ni? Kerana ia daripada tawabi' sembahyang. Dia masih lagi ada rupa sembahyang. Rupa sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang dah keluar dah. Salam yang pertama je. Salam yang kedua sunat. Sunat pula tu, dia pun assalamualaikum. Kan ada rupa sembahyang lagi. Maka berdosa. Sebab tu tak boleh. Walaupun dah batal. Walaupun dah kentut dah batal. Walaupun sembahyang dah sah. Walaupun sembahyang dah sah, batalnya air sembahyang, wuduk, tak boleh sambung juga salam yang kedua. Berdosa kerana masih lagi tawabi'. Dia masih lagi mengikut sembahyang asal, walaupun dia tu sunat saja. Jadi kalau imam batal, makmum tunggu je. Nak tunggu salam kedua, tak salam-salam. Bila nak salam? Sebab tu agak-agak. Mungkin kita kata 10 saat kot paling lama. Tu lama dah tu. Assalamualaikum warahmatullahi, senyap je. Standby makmum. Belum lagi. Dah 10 saat dah. Jalan. Assalamualaikum. Tengok tak tahu apa hal jadi imam tu. Tiba-tiba lambat. Okey, sebab harus, boleh je nak pergi setelah imam salam. Macam tu juga makmum yang masbuk nak tambah rakaat, ikut agak-agak juga. Imam assalamualaikum warahmatullahi, makmum tadi boleh dah nak tambah rakaat, tapi relax dulu, nak ambil sunat, tunggu salam yang kedua. Sama juga agak-agak. Dalam 10 saat tak salam yang kedua, bangkit Kalau 10 saat tu saya kira dia tak semestinya 10 saat, agak-agak lama sikit. Macam tak logik je lama ni. Dia buat apa ni, salam nak tunggu salam yang kedua buat lama sangat ni. Dia buat apa ni? Jadi agak, kalau setakat baca doa sikit 2-3 saat tu boleh tunggu lagi. Kan? Tapi kalau dah sampai lama sangat ni, bangkit je tambah rakaat. Sebab apa? Sebab kalau dalam masalah tambah rakaat, kalau dalam masalah salam tak apa lagi makmum tadi. Tunggu lama sikit nak tunggu seminit Tunggu 1 minit tunggu imam salam yang kedua, tak salam-salam. Sedangkan makmum tadi pun nak salam, itu tak ada masalah sangat kalau nak buat gitu. Cuma tunggu je lah.
Nanti angkat kepala tengok imam dah bangkit, dah balik dah apa. Tapi kalau dalam masalah tambah rakaat, boleh batal sembahyang. Makmum tadi masbuk nak tambah rakaat. Masbuk nak tambah rakaat. Tiba-tiba imam assalamualaikum warahmatullahi, itu dia lama. Makmum tadi tunggu aja. Lama tu kita kata apa? Tak sampai. Lama tu kita kata 5 saat kot. 5 saat. 5 ke atas. 6-7 saat tu kira lama dah tu. Maka makmum tadi batal, dia nak tambah rakaat. Jika kebetulan tempat duduk makmum tahiyat tadi tu bukan tahiyat awal makmum. Imam memang tahiyat akhir lah makmum tu. Kalau kebetulan makmum duduk tahiyat awal, tak apa, lama sikit je. Tapi kalau tempat duduk makmum tadi lepas imam salam tu bukan kebetulan tahiyat awal makmum, maka lama sikit lagi batal. Tapi bukan lama sikit. Kalau bukan kebetulan tahiyat awal makmum, bukan lama sikit. Sikit sangat. Setengah ulama kata 2 kali menafas batal lah. Ini bukan orang lelah, orang sakit utut. Bukan. Ini cerita normal. Dia nafas 2 kali habis. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makmum tadi sepatutnya dia nak tambah rakaat ni. Dia menafas 2 kali je, tanpa bergerak, batal. Baru bangun, batal lah. Berapa saat je? 3-4 saat, 4 saat. Macam mana batal ni? Bukan semua. Kebetulan tempat duduk makmum tadi bukan tahiyat awal. Tapi kalau makmum tu masuk dengan imam rakaat ketiga, dengan rakaat keempat, maknanya makmum tadi dapat 2 rakaat. Bila imam tahiyat akhir, makmum tadi tahiyat awal. Lepas imam salam, makmum ni nak bangun lambat sikit tak apa. Kita agak-agak 10 saat tunggu 10 saat baru nak bangun tambah rakaat, tak apa. Sebab kebetulan makmum tempat tu tempat tahiyat awal. Tapi kalau bukan tahiyat awal, makmum dapat 1 rakaat je dengan imam. Imam rakaat ketiga, imam rakaat keempat baru makmum masuk. Dan imam tahiyat akhir, makmum terpaksa tahiyat jugalah. Di situ bukan tempat duduk makmum tahiyat akhir pun bukan, tahiyat awal pun bukan. Bila imam salam, makmum segera kena tambah 3 rakaat. Segera kena bangkit. Masa nak bangkit tu, segera. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Bunyi je, segera kena bangkit. Segera. Jika lama sikit aja. Ini bukan sakit sakit ke, nak masuk gear ke, sakit kan, kadang nak masuk gear lambat dah berumur, itu bab lain, itu tak apa. Ini saja-saja je, tak ada sebab pun. Dia boleh bangun dah, tapi tak nak bangun, relax dulu dia kata. Tak lama, rasanya 3-4 saat pun lama dah, maka batal sembahyang. Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, makmum tadi sepatutnya nak tambah rakaat, dan tempat duduk makmum tadi bukan kebetulan tahiyat awal makmum. Berapa lama? Imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tak bangun lagi, tak gerak lagi, batal. 3 saat je rasanya. Lebih 3 saat batal. Kecuali dia ada masalah uzur, keuzuran kan. Nak gerak ke, nak apa ke, nak itu gini, okey, lainan tu. Lelah ke apa ke, tu keuzuran tak apa. Ni cerita yang bukan uzur, batal sembahyang. Dia kena bangkit dengan segera. Sebab dia bukan kebetulan tahiyat awal dia. Makmum yang imam tahiyat akhir, imam dah tahiyat akhir, makmum pun Allahu Akbar, terus tahiyat akhir kan. Tak dapat rakaat langsung lah, nanti nak tambah lah. Kalau subuh 2 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, kalau sembahyang 4 rakaat nak tambah, langsung tak dapat rakaat. Bila dia duduk aja, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Imam pun assalamualaikum warahmatullahi, dia boleh tunggu lagi. Dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Imam pun assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata habis sikit lagi lah, nak habiskan tahiyat sikit je lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak kat situ ke ataupun nak wa ala sayyidina Muhammad ke, tengoklah dia nak baca sampai mana. Sedangkan itu bukan tahiyat dia pun, sebab ikut imam aja. Dan kadar masa dia nak bangkit tu agak-agak lebih 3 saat kita kira tadi, maka makmum tadi bangkit batal. Bukan bangkit, batal sebelum bangkit lagi. Maknanya sebelum dia dapat walaupun 1 rakaat, sembahyang dia dah batal dah. Baik sembahyang seorang. Dapat rakaat takhir, dapat tahiyat akhir pun jadilah, dapat 27, dapatlah jemaah kan sebelum imam salam, dia takbir, dia duduk terus, dapatlah jemaah. Sekali rupanya batal. Sebab dia nak habiskan tahiyat dia tadi tu. Sedangkan kat situ bukan tahiyat dia.
Sepatutnya iman salam yang kedua, makmum terus bangkit. Habis tak baca tahiyat, bukan tempat tahiyat je tu, bukan tempat tahiyat awal, bukan tempat tahiyat akhir bagi makmum. Maka kena bangun segera. Dahlah bangun segera. Bangun tu tak ada Allahu Akbar. Kecuali kebetulan itu adalah tahiyat awal makmum, baru bangkit ada Allahu Akbar, dan boleh kalau nak tunggu lama sikit. Lama sikit. Tu pun sikit aja. Kita panggil jangan lebih 10 saat. Macam tu lah kot. Yang kata boleh tunggu lama sikit tu. Lebih 10 saat batal juga. Lepas imam salam, kebetulan konon-konon dia kebetulan tahiyat awal makmum tadi, boleh lama sikit. Dia lebih 10 saat. Barulah dia bangkit. Sama juga batal. Tak adalah, sebab bila makmum tadi dia kebetulan imam tahiyat akhir, dia tahiyat awal, imam dah baca tahiyat akhir dengan kama sallai ta'ala Ibrahim, apa lagi panjang, dia duduk diam-diam tu, buat apa kat situ kan? Mesti dia baca. Lepas imam salam, dia dapat lagi 10 saat. Buat apa lama sangat ni? Buat apa lama sangat duduk tak bangkit ni? Okey. Ni benda-benda simple, nampak benda kecil je. Kadang-kadang boleh batal. Tidak. Tertidur dalam tahiyat makmum tadi, duduk tahiyat, duduk pula. Kalau tidur dalam sembahyang tidak membatalkan jika duduk tu dipanggil iftirash. Duduk iftirash. Duduk tawarruk batal tidur. Duduk macam tahiyat akhir tu batal. Tidur sekejap batal. Tapi kalau duduk macam tahiyat awal, duduk iftirash, tak batal. Sebab tetap papan punggung. Memang tetap papan punggung. Dan tidur bukan salah satu perkara yang membatalkan sembahyang. Tidur bukan perkara yang membatalkan sembahyang. Tidur adalah perkara yang membatalkan wuduk. Jika tidur tadi tidak tetap papan punggung, baru batal. Tetap papan punggung, tak batal. Straight je papan punggung, tak batal wuduk. Bila tak batal wuduk, adakah batal sembahyang? Tidur bukan salah satu perkara yang membatalkan sembahyang, maka tak batal sembahyang. Sama ada dia duduk tahiyat awal ataupun dia masbuk tadi kan. Dia masbuk, dia duduk pun macam tahiyat awal lah. Sama lah juga. Dia tertidur, tak batal. Bila imam salam, dia masih lagi tak sedar-sedar. Okey. Jika kebetulan dia tu tahiyat awal, maka dia ada masa lebih kurang lah 10 minit lah. 10 minit, 10 saat. 10 minit lama. Lebih kurang 10 saat untuk dia bangkit. Kalau dia sedar lepas 10 saat, walaupun kebetulan dia kat situ tahiyat awal, dan kebetulan cara tidur dia iftirash dalam keadaan tidak membatalkan sembahyang, batal juga. Istilah dia panggil gini, batal kerana memanjangkan rukun pendek. Dia panggil gitu. Tapi bukan batal kerana tidur. Kalau dia tu kebetulan makmum tadi yang masbuk nak tambah rakaat, tempat duduk dia bukan kebetulan tahiyat awal, bukan kebetulan tahiyat akhir juga. Bukan tahiyat akhir. Dia kena bangun segera. Yang tu kejap je, 3 saat lebih pada tu batal lah. Tidur tadi. Tapi bukan sebab apa sebab kalau yang tadi tu sebab dia telah tak bangun segera. Dia tak kira tidur tu tidak menjadi keuzuran bagi dia, maka sebab dia tidur dan sembahyang dia tak batal, dimaafkan. Tak maaf, tetap batal juga. Kerana memanjangkan rukun pendek kalau dia tidur. Itulah. Itu kan. Tapi kalau duduk tawarruk batal. Tidur sekejap je batal lah. Jadi hati-hati ni yang jangan tidur ni. Best. 147. Masalah ke 147 kan? Makruh menjadi imam orang yang tidak disukai oleh makmum yang ramai. Makruh bagi seorang itu menjadi imam. Makruh dengan maksud dia boleh jadi imam, dan dia jadi imam tu sah sembahyang dia, sah sembahyang makmum pun sah. Cuma hukum imam tadi makruh. Dia jadi imam kepada kaum ni jemaah qaryah dia, ahli masjid yang selalu datang masjid tu lah. Dan kebanyakan mereka tidak disukai kepadanya, tak suka imam tadi. Secara umum, tak suka secara umum. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tu tak ada tu. Ibnu Abbas radhiyallahu an, daripada Nabi SAW, bahawasanya bersabda ia, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. 3 jenis orang yang tidak diangkat pada mereka, tak angkat, maksudnya tak sampai lah. Bila ibadah yang kita buat, malaikat akan angkat naik ke langit ibadah yang kita buat tadi tu.
Tapi bagi 3 jenis orang tadi, tak diangkat walaupun sikit atas kepala dia. Walaupun shibran, walaupun satu jengkal pun tak terangkat. Tak terangkat, yakni sembahyang mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, walaupun sejengkal. Tapi sembahyang dia sah sembahyang, cuma tak diterima. Macam mana? 3 golongan tu apa? Rajulun, lelaki, amma qauman wa hum lahu karihun, iaitu lelaki yang menjadi imam. Sepatutnya iaitu lelaki ni kena tulisan italic agak kan, sengit agak, sebab itu ada terjemahan. Iaitu lelaki yang menjadi imam kepada satu jemaah padahal mereka itu tidak suka kan, benci kepadanya. Maka sembahyang imam tadi tak terangkat walaupun shibran, walaupun sejengkal, Allah tak terima. Secara umumnya ni, sekejap lagi dia detailkan sebab apa makmum tu benci kan. Dan perempuan yang kedua, dan perempuan yang tidur padahal suaminya marah kepadanya. Perempuan tidur, suami dalam keadaan tak redha pada dia, maka perempuan yang tidur tadi tu, yang lepas salatuhum. Jadi perempuan yang tidur, suaminya tak redha pada dia, kemudian perempuan tadi sembahyang, maka tak terangkat juga. Tak terangkat sembahyang perempuan tadi, walaupun sejengkal, Allah tak terima. Perempuan yang tidur padahal suaminya marah kepadanya, tak redha pada dia. Dan 2 saudara yang berkelahi, yang bergaduh, juga sembahyang mereka itu tak diterima Allah. Sah tapi tak terima. Cuma 2 perbahasan yang terakhir ni kita tak bahas lah. Dia nak bercerita tentang imam je tadi. Imam kepada satu jemaah yang mana makmum tak suka pada dia. Detailnya macam mana nanti. Dan diriwayatkan daripada Amr bin Al-As bahawa Rasulullah SAW bersabda ia, salasatun la yakbalullahu minhum salatan. 3 jenis orang yang tidak diterima sembahyang dari mereka. Rajulun, lelaki, taqaddama qauman wa hum lahu karihun, lelaki yang tampil menjadi imam kepada satu kaum jemaahnya sedangkan mereka benci kepadanya. Ini riwayat lain. Wa rajulun ya'ti bis salati dibaran, dan lelaki yang mendirikan sembahyang selepas luput waktunya. Maksudnya qada lah. Tu nak sembahyang sekejap lagi lah, tahu-tahu habis waktu. Maksudnya dia sembahyang juga, cuma dia sembahyang setelah habis waktu. Qada lah. Tetap juga Allah tak terima. Ya. Wa rajulun i'tabada muharraran, dan lelaki yang memperhambakan orang yang telah merdeka. Orang tu dah merdeka, lelaki tu pergi hamba, tangkap dia jadikan hamba kan juga, padahal dia dah merdeka. Kita bukan bahas kita 2 yang terakhir tu. Perbahasan kita tentang imam yang tidak disukai oleh makmum, dia nak juga jadi makmum, jadi imam. Maka sembahyang imam tadi tak diterima oleh Allah. Takkan asal makmum tak suka je, imam tak terima, ya imam gini. Ni penjelasannya 148. Penjelasannya dekat 148. Tidak makruh menjadi imam jika ia hanya dibenci oleh separuh bilangan jemaah. Tadi tu secara umum aja. Separuh bilangan jemaah. Macam mana? Tersebut dalam Syarhul Muhazzab. Maka jika ia imam hanya tidak disukai atau dibenci separuh saja daripada bilangan jemaah, separuh je maksudnya, atau kurang sedikit. Maksudnya kalau nak dibandingkan yang suka dengan yang tak suka, yang suka dengan yang benci, yang suka tu lebih sikit, yang benci itu 49% daripada jemaah, yang benci 49%, yang suka 51%. Maka waktu ini demikian, maka tidaklah makruh ia menjadi imam. Tak makruh. Itu detail je. Tetapi kalau ada sembahyang tu kalau sembahyang tu ada 20 orang, 11 orang okey jangan dia, 9 orang tak okey, tak makruh. Masih lagi diterima sembahyang, diterima sembahyang imam tadi. Tetapi diriwayatkan oleh Al-Qadhi At-Tabari,
seperti mana tersebut dalam Al-Jawahir daripada Nas Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, bahawasanya berkata jika ia menjadi imam kepada satu kaum, satu jemaah, dan ada pada kalangan mereka, kalangan makmum tadi, orang yang benci kepadanya, tak suka pada imam tu, maka kami dimakruhkan, kami makruhkan baginya yang demikian itu jadi imam. Imam tu makruh, hukum imam tu makruh, dengan maksud solatnya tak diterima, tak ada pahala, makruh kan, tak ada pahala. Dan yang afdalnya, dan yang afdal baginya, bahawa janganlah ia menjadi imam mereka. Dah tahu macam tu, imam tadi tarik diri, jangan jadi imam. Jika sebahagian besar daripada jemaah tak suka pada dia. Ini jika jadi asalkan tak suka je, imam berundur. Asalkan tak suka je, imam tak diterima sembahyang dia. Bukan begitu, macam tu, semudah itu. Tidak. Dia kena ada syarat dia. Ini jika mereka makmum tadi bencikan imam tadi, tak suka imam tadi kerana alasan syar'i. Syarak terima alasan tu, bukan main tak suka gitu aja, nanya kat imam gitu. Seperti ia seorang zalim, imam tu zalim imam tu bukan dalam sembahyang lah, luar. Dia ada buatlah zalim kat orang. Zalim. Jadi bila imam zalim kat orang, kalau dia ketua kampung yang zalim. Kalau dia ketua keluarga yang zalim. Kalau dia kawan yang zalim, dia buat zalim lah dengan orang. Okey. Barulah sembahyang dia tu, dan makmum tak suka kerana kezaliman dia, barulah sembahyang imam tadi makruh. Atau seorang yang hendak mengalahkan imamah, yakni ketua atau raja yang sah. Ketua ataupun raja, pemerintah yang sah, dan pemerintah tu okey aja, adil aja. Pemerintah tu okey, pemerintah yang adil, pemerintah tak ada masalah pun. Tapi imam semayang ni, dia nak jatuhkan imam ataupun dia nak jatuhkan pemerintah yang adil tadi. Dah elok-elok adil, kekalkan je lah, kena jatuh apa. Maka semayang imam tadi pun sama juga, makruh. Jadikan dia imam. Tapi kalau pemerintah tu zalim, tak ada masalah, semua orang nak jatuhkan dia. Dah pemerintah pun zalim, macam tu. Ini pemerintah ataupun raja yang adil, dia pula nak jatuhkan. Dia buat gerakan menjatuhkan pemerintah yang adil. Maka imam macam ni makruh jadikan dia imam semayang. Atau seorang yang tidak menjaga dirinya daripada najis, ini jenis pengotor, pun sama juga, makruh jadikan dia imam. Dia pengotor, tengok kuku hitam macam tu lah kot. Tengoklah, pengotor. Maka sembahyang makmum tadi sah, sembahyang imam pun mungkin sah je. Kalau dekat sembahyang imam tu ada najis, sembahyang imam tu tak sah. Jadikan imam tu makmum pun tak sah juga. Ini tak tahu pun, tak nampak pun najis tu, cuma imam tu pengotor je. Atau mencari kehidupan daripada sumber yang hina. Imam bapa ayam gitu. Bapa ayam pun jadi imam. Dah orang lain tak mau jadi imam, musyawarah agung dia je mari. Orang lain pakai malah nak kena jawatan, dia je. Dia bapa ayam. Contohlah pekerjaan-pekerjaan yang hina lah. Sumber dia sumber hina. Makan riba ke, ceti. Dia bagi orang hutang, lepas tu dia minta lebih. Kalau nak hutang boleh, bayar lebih. Ceti riba. Tu sumber yang hina. Masa mesyuarat agama dia datang, jadi lantik hitam apa? Seorang je lantik. Kawan dia lantik dia jadi imam, yang lain saya tutup, cadangan ditutup. Hantar nama dekat jawab agama pun dah ada seorang aja, luluhkan ke tidak, siapa jadi imam. Maka makruh. Tentulah. Atau suka bergaul dengan orang-orang yang zalim, pun sama juga. Imam tadi suka bergaul dengan orang zalim. Dia tak zalim, tapi dia berkawan dengan orang zalim, bergaul, duduk dengan orang zalim. Maka imam tadi pun juga makruh buatkan dia jadi imam. Walaupun dia bukan zalim, dia suka bergaul dengan orang zalim. Dan orang fasik,
Ataupun imam tadi suka bergaul, suka bercampur dengan orang fasik. Orang fasik ni orang yang buat dosa besar, penzina. Dia buat kawan rapat dengan penzina. Dia kawan rapat dengan bapa ayam. Dia bukan bapa ayam. Dia kawan rapat sama. Dia kawan rapat dengan penjudi. Dia tu yang selalu pergi judi. Sikit lagi genting judi. Dia kawan rapat. Maka dia ni imam. Dia kawan rapat. Maka sama juga. Kecuali dia rapat tu dia nak dakwah, tu lain. Ini kawan. Ataupun imam tu sendiri fasik, iaitu imam yang melakukan dosa besar. Makruh juga jadikan dia imam. Imam yang melakukan dosa besar, imam mencuri, imam mezina, itu dosa besar lah. Imam dedah aurat masa basuh kereta depan rumah dia pakai seluar pendek. Kalau pakai kain pun kilah selit kat belakang. Nampak kepala lutut. Tu mazhab Syafi'i tu mana boleh kepala lutut aurat. Ni kan imam tu dipanggil, maka orang tu dipanggil fasik. Ataupun imam pakai rantai, rantai emas. Bengal pakai rantai. Apa lagi? Imam pakai seluar jin, lepas tu koyak dekat peha. Imam rock. Macam tu lah, dan sebagainya lah. Kat situ kita masuk ke suka bergaul dengan orang zalim. Kita masuk di situ. Sama juga. Makruh jadikan dia imam. Imam tu makruh, bukan makmum. Imam tu yang makruh. Makmum semayang semua sah. Dan tak makruh makmum tadi. Imam tu yang makruh. Itu kita masuk dalam bergaul dengan orang zalim. Dia bukan masuk dekat fasik, dia masuk kat zalim. Maka sama juga. Sama. Tapi semayang sah. Fasik, apa lagi? Ataupun imam tadi tak buat dosa besar, tapi dia buat dosa kecil. Yang berterusan dosa kecil itu fasik juga. Dia suka tengok perempuan begini. Itu bukan dosa besar, dosa kecil je. Dia bukan tengok aurat perempuan, dia tengok perempuan. Tak berkelip. Umur 70 lah. Orang lantik jadi imam. Dia buat dosa kecil tu. Dia dosa besar pegang, dosa besar tengok aurat perempuan. Dosa besar berzina, tu dosa besar. Ini dosa kecil sebab melihat perempuan aja. Perempuan yang tu tak aurat, dia suka tengok perempuan. Duduk tepi jalan, tunggu minah hilang balik, turun bah hilang, tengok. Cah bateri. Cari semangat. Okey? Iman tadi, dan dia mengekali dosa kecil tu. Maka sama juga makruh. Apa-apalah dosa-dosa kecil. Yang imam tadi dia kekalkan dosa kecil. Fasik juga, makruh imam tadi. Atau ia meninggalkan segala sunnah hay'ah dalam sembahyang, pun sama juga. Dia tinggal subhana rabbil a'la, imam tadi subhanallah azim, tak baca sunnah hay'ah. Dia tinggalkan wajah tu wajah lilladzi doa intitah. Imam yang tinggalkan surah, baca surah. Imam yang tinggalkan amin. Imam yang tinggalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam yang tinggalkan rabbi fili warhamni wajburni. Semua tu sunnah ayat tu. Imam yang tinggalkan takbir intiqalat Allahu akbar sami Allahu al-mahmidah. Itu kan semua kan sunnah ayat. Ada 500 sunnah ayat. Ada 500 sunnah ayat dalam sembahyang. Imam yang meninggalkan sunnah ayat, maka makruh juga jadikan dia tu imam. Imam yang tak baca kama sallallahu ta'ala Ibrahim, imam yang tak baca doa, tak, salah satu lah. Sebab kalau baca kama sallallahu ta'ala dengan doa, dia jadi sangat panjang. Mana-mana satu, meninggalkan sunnah hay'ah. Apa lagi? Imam yang cara duduk dia, duduk tahiyat akhir, duduk macam tahiyat awal. Sedangkan duduk macam tahiyat akhir, duduk tawarruk pada tahiyat akhir adalah sunnah hay'ah. Dia pergi duduk macam tahiyat awal. Tahiyat awal masih lagi sunnah hay'ah juga tak boleh. Duduk tak boleh. Imam yang duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal, tu tak boleh. Tak boleh maksud tak termasuk dalam makruh lah. Sebab duduk macam tahiyat awal pada tahiyat akhir masih lagi sunat. Cuma duduk tawarruk macam tahiyat akhir itu afdal. Kan? Jadi tak boleh lah. Duduk tak boleh. Cara duduk. Yang lain-lain lah. Imam yang meninggalkan sunnah hay'ah dalam sembahyang. Dan jika mereka bencikannya,
Dan jika mereka makmum bencikannya bukan kerana alasan syar'i saja je benci. Aku benci imam ni, apa pasal? Tak berahi aku tengok, tak tahu, benci tengok muka dia. Macam tu je. Mana boleh benci tengok muka dia? Tak syar'i tu. Itu tak jadi. Pakat-pakat makmum semua pakat benci tengok muka dia. Tak boleh. Tak mana boleh benci tengok muka imam. Itu tidak syar'i. Tak tahu lah benci tengok cara dia bercakap. Dia mengumpat ke? Tak. Dia ngata kat orang. Bukan. Dia cara dia cakap tu. Cakap dia benci tengok. Benci lah. Tak boleh. Tak syar'i tu. Maka tak boleh dikira. Makmum benci pun imam jadikan je imam. Macam tu lah contohnya. Apa lagi? Benci makmum tadi yang benci tanpa alasan syar'i. Tanpa syarak meluluskan. Dia benci juga. Yang itu pedulikan makmum tadi. Makmum tadi itu yang salah. Maka tidak dimakruhkan menjadi imam. Tak makruh jadi imam. Dan yang tercela itu atas mereka yang bencikan. Makmum yang tercela, bukan imam. Sebab makmum tadi benci imam bukan atas alasan syarak. Bukan atas alasan syarak. Makmum tadi benci imam. Maka imam tadi tak ada masalah tu kan jadi imam, kerana makmum yang tercela. Sebab makmum membenci imam bukan kerana syarak. Anak dia orang bergaduh. Budak-budak darjah 5 bergaduh. Anak ni dengan anak ni. 2 orang. Kemudian makmum tadi, anak dia yang kena tumbuk tu dengan anak imam. Aku benci imam ni. Anak dia tumbuk anak aku. Tak syarak tu. Maksud tak syarak membenci. Kalau dia tak suka kat anak imam tu tak apalah, sebab anak imam tu tumbuk anak dia. Tapi dari sudut oleh kerana anak aku benci dengan bapak-bapak aku benci, itu tak syarak. Dengan 7 keturunan aku benci, lagi tak syarak. Maksud tak syarak, tak boleh pakai benci tu. Kelakar betul. Yang tercela adalah mereka yang membencikannya. Cukup dah. Oh, cukup dah. Dan patut diingatkan bahawa hukum makruh itu tertentu bagi imam saja. Yang kata makruh tu imam aja. Makruh imam jadi imam. Jika yang tadi itulah makmum tak suka kat dia, makmum benci kat dia, imam yang fasik buat dosa-dosa besar tak bertaubat lagi, imam yang buat dosa-dosa kecil secara berterusan, itu fasik dia panggil. Imam macam ni makruh jadi imam. Makruh tu letak dekat kepala imam je. Dan adapun bagi makmum, tidaklah dimakruhkan mengikut imam tu. Makmum ikut imam tak ada masalah, tak makruh. Imam tu sendiri yang makruh. Bukan solat berjemaah itu makruh hukumnya, bukan. Imam tu je makruh. Solat berjemaah on macam biasa. Walaupun imam tu imam yang makruh. Kerana makruh tu dekat kepala imam je, bukan dekat jemaah. Habis. Cukup kat situ. Kita sambung bulan 5 nanti. Makmum yang fasik. Makmum fasik. Sekejap makmum sekejap. Ada rasanya. Rasanya ada lah. Hukum mana ni? Hukum berimamkan orang yang tidak berkhatan. Masya Allah, imam tak sunat lagi. Bukan. Ada nanti kita baca lepas raya ni. Hukum berkanak-kanak ada rasanya macam duk bahasa ada dalam ni. Imam pun tak sunat lagi ada lah ni. Hukum berimamkan orang mengikut hukum makmum. Tidak makruh makmum yang dibenci oleh ahli masjid. Makmum yang dibenci. Oh tak ada. Tak ada. Makmum makruh makmum fasik. Makmum semua fasik. Makmum semua fasik. Imam tak fasik. Ataupun dengan imam-imam fasik. Dia panggil jemaah fasik berjemaah. Okey. Jemaah biasalah. Fasik bukan perkara yang membatalkan sembahyang. Maka sembahyang sah. Nombor 1. Sembahyang makmum sah, sembahyang imam pun sah. Walaupun semua fasik. Cuma makmum lain yang tak fasik nak sembahyang kat situ. Apa hukum makmum lain? Sebab hukum makmum yang fasik sembahyang nak macam mana? Sembahyang aje lah, fasik-fasik pun. Masalahnya kat sini, kalau imam tak fasik, tak ada masalah. Imam tak fasik, makmum semua fasik. Buat dosa besar dan tak bertaubat lagi,
ataupun mengekali dosa kecil. Tu fasik tu. Semua makmum buat dosa kecil. Semua makmum pakai rantai. Semua pakai rantai. Semua pakai gelang. Semua makmum kaki pembuan. Contohlah. Semua. Imam okey aja. Maka sembahyang tu pertama sah. Imam pun tak ada masalah, sah. Imam pun tak ada makruh kat dia. Okey? Makmum fasik lah. Dia kena hilang lah fasik dia. Makmum tadi fasik. Jadi nak jadi imam tadi tu tak ada masalah. Kalau imam juga fasik, makmum semua fasik, maka imam tu makruh jadi imam, makmum tadi tetap fasik juga. Dia tetap gitu juga. Okey. Cuma masalahnya dekat kita ni yang tak fasik nak datang sembahyang kat situ. Kat situ. Okey. Dia gini, kalau sunat untuk dia pergi ke masjid lain, surau lain untuk berjemaah. Kerana tempat tu semuanya fasik. Jadi gini, dalam kita sembahyang jemaah, kita dapat 27, kita dapat pahala. Yang mana pahala kita yang kita dapat tu sebenarnya bukan pahala kita. Yang kita dapat tu pahala orang lain. Orang lain tu siapa? Okey? Orang lain tu siapa? Ni. Dalam sembahyang tu ada 40 orang contohnya. Ada 40 orang sembahyang jemaah dengan imam. Dalam setiap orang mempunyai pahala yang berbeza. Ada imam khusyuk, makmum tak berapa khusyuk. Makmum ni khusyuk lebih, makmum ni langsung tak khusyuk. Macam tu kan? Ada khusyuk yang berbeza. Malaikat akan tulis pahala yang tertinggi. Berapa ada? Kalau 100 orang, 200. Siapa yang paling tinggi pahala? Dalam sembahyang makmum-makmum tadi termasuk imam. Tengok-tengok ada seorang makmum tu, pahala dia full, barakah penuh. 100%. Makmum yang tak khusyuk langsung pun dapat 100%. Sedangkan pahala makmum yang tak khusyuk ni cuma 20 markah aja. Contohlah. Sebenarnya tak khusyuk saja, tak khusyuk dia. Dapat 20 markah aja. Tapi makmum tadi tetap dapat 100 juga. Makmum yang dapat 40 markah kekhusyukan dia tu cuma 40%. Maka makmum tadi pun dapat 100%. Jadi lagi ramai tempat sembahyang tu, lagi kemungkinan dia akan dapat pahala yang paling besar. Sebab lagi ramai, kebarangkalian untuk markah tinggi itu makin tinggi lah. Kerana tu kalau kita tengok kat situ ada 30 orang sembahyang jemaah, tempat lain ada 200 orang, dan dia tak ada masalah pun nak pergi ke sana, maka sunat dia pergi yang 200 orang. Sebab kemungkinan 200 orang tu lagi tinggi untuk dapat pahala tinggi daripada yang 30 orang. Kemungkinan aja, tak tahu yang sebenarnya, kat akhirat baru tahu. Jadi kalaulah begitu keadaannya, kalaulah situ semua fasik, dah pasti dah markah semua rendah-rendah, cukup makan aja, janji sah aja, maka sunat pergi cari tempat lain. Tu kalau orang lain nak sembahyang kat makmum yang semua fasik, termasuk imam-imam fasik. Maka elok cari tempat lain. Bukan sebab tak sah, bukan. Sebab rugi pahala. Pahala yang orang lain tu tumpang pahala dia. Kita nak tumpang pahala orang. Orang tumpang pahala. Aku dapat 20 markah. Yang tadi semua satu markah dapat 20 yang pasik-pasik tadi. Kita 20 aja. Kita nak yang 100%. Kita nak khusyuk sepenuh sembahyang, tak dapat. Kita lah. Kita tahu diri kita macam mana. Maka nak tumpang lah kalau takut-takut ada wali. Mana dah tahu dalam 200 orang tu ada wali. Mujur. Wali sembahyang full makan penuh lah. Kita kuali aja 20 markah. Tiba-tiba semua fasik di situ. Maka cari tempat lain. Macam mana? Ni yang 149 kita akan sambung nanti. Oh, ini menarik ni. Menarik apa? Kalau ni boleh baca, ni boleh faham dah. Imam yang dilantik tak datang. Macam mana nak buat? Dia cakap apa ni? Pergi di rumah panggil. Siap imam apa ni? Ni lah, baca 149. Jika hadir satu jemaah kepada sebuah masjid yang ada baginya imam tetap, imam yang dilantik, dan pada waktu yang hendak didirikan sembahyang tu tidak hadir ke masjidnya, apa makmum nak buat? Maka disunatkan kepada mereka makmum tadi bahawa menghantarkan seorang, ambil seorang
daripada mereka untuk menjemput supaya hadir pergi rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Imam kata aku datang nak monteng. Sunat gitu. Sunat dipanggil. Panjang ya penjelasannya. Sunat dipanggil. Jangan jadi imam. Jangan orang lain jadi ganti dia. Jangan. Pergi panggil dulu rumah. Penjelasannya lepas raya bulan 5 nanti. Lambat lagi. Bulan 5 lah kita start bulan 5 lah kuliah, start balik bulan 5. Jadi kita sambung lepas raya nanti. Yalah bab kalau bulan-bulan Ramadan nanti mungkin bab puasa lah kot, bab apa-apalah nuzul Quran ke apa kan, bab 16 hari bulan ni ada sekali lagi. 16 hari bulan ni maknanya masa tu dah puasa dah. Kita cerita bab puasa lah kan. Jadi kita sambung ini nanti. Bila? Selepas raya nanti. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.